Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Latifah binti Abdul Wahab. Nombor metrik saya ialah 197098. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah. Saya memilih sekolah menengah kebangsaan agama Wataniah Terengganu. Seterusnya, mengenai latar belakang sekolah. Yang pertama, mengenai sejarah sekolah. Pada tahun 1950, yang mana Pondok Paksu Haji iaitu Balasah atau surau digunakan sebagai tempat pengajaran agama untuk pelajar lelaki sahaja. Terusnya, pada tahun 1952, yang mana bangunan atap sekolah didirikan bagi pelajar perempuan. Pada tahun 1954, yang mana bangunan sekolah pelajar lelaki didirikan. Manakala pada tahun 1957, bangunan sekolah dinaik taraf dan dikenali dengan nama Al-Madrasah Al-Wataniah Al-Keladi. Seterusnya, pada Ogos 1960, sekolah didaftarkan sebagai Sekolah Agama Rakyat. Seterusnya, pada tahun 1960 sehingga 1982, sekolah ini ditadbir oleh lembaga sekolah yang dilantik dalam kalangan guru-guru sekolah dan pemimpin tempatan. Pada Januari 1982 hingga 1994, sekolah ini dikenali dengan nama Sekolah Menengah Ugama Wataniah di bawah pentadbiran GHEAT. Seterusnya, pada 1 Januari 1994, sekolah ini diambil alih oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan dikenali dengan nama SMKA Wataniah Alul Keladi Jertih. Seterusnya, murid pertama yang mengetuai sekolah ini adalah Tuan Guru Haji Abdul Latif bin Awang. Lokasi sekolah ini terletak di luar bandar, iaitu kira-kira 4 km dari Bandar Jetih. Persekitaran di sekolah ini adalah suasana kampung. Seterusnya, mengenai visi dan misi sekolah. Visi sekolah SMKA Wataniah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Seterusnya, misi sekolah SMKA Wataniah adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya, ini adalah contoh lokasi sekolah SMKA Wataniah. Seterusnya, infrastruktur sekolah. Ini adalah menunjukkan kedudukan bilik-bilik khas yang mana ia terdapat blok A, blok B, blok C, blok D, blok E, blok F, blok G. Yang ini adalah gambar infrastruktur sekolah. Yang gambar pertama adalah Dewan Haji Abdul Latif. Yang kedua adalah Masjid Ash-Shakiri. Seterusnya adalah gambar kantin sekolah, gambar koperasi sekolah, blok C, blok D, blok E. Yang mana blok C, blok D, blok E ini adalah menengah sekolah menengah rendah. Yang mana blok A dan B menengah atas. Seterusnya mengenai persekitaran sekolah. Persekitaran sekolah ini merujuk kepada suasana dalam sekolah dan masyarakat yang tinggal berhampiran dengan sesebuah sekolah. Persekitaran sekolah sangat mempengaruhi perkembangan pelajar di sekolah. Persekitaran fizikal di sekolah merujuk kepada kemudahan dan peralatan yang dibekalkan di sekolah. Contohnya, reka bentuk bilik darjah, pencahayaan dan pengudaraan, kebersihan bilik darjah dan sekeliling sekolah, susunan perabot, papan tulis, sumber bahan pembelajaran, bilik air, perpustakaan dan sebagainya. Persekitaran bilik darjah pula adalah berkaitan dengan pengurusan fizikal seperti pembentukan iklim fizikal, sosial, emosi dan penyusulan bilik darjah. Suasana fizikal bilik darjah merupakan rangka yang menentukan keadaan pembelajaran. Suasana fizikal mampu menggalakkan atau menghalang pembelajaran dan
Oleh sebab inilah, suasana fizikal bilik darjah harus dapat dikawal atau ditentukan oleh guru. Seterusnya, suasana bilik darjah yang harmoni membantu peningkatan pengajaran dan pembelajaran yang lebih bermakna adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membentuknya. Seterusnya, ini adalah menunjukkan gambar persekitaran sekolah dan bilik darjah. Gambar pertama adalah gambar bilik darjah. Kedua, gambar bilik guru. Ketiga, suasana pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, pondok sekolah. Seterusnya adalah bilik masakan, makmal sains. Itu adalah tempat duduk pelajar. Kemudian kaun dan peperiksaan. Seterusnya adalah gambar kolam, gambar tanaman hidroponik dan slogan bahasa Arab. Okey, seterusnya adalah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran adalah guru memberi soalan latihan kepada pelajar bagi menguji tahap kefahaman pelajar. Seterusnya, guru mencukil bakat pelajar dalam membuat lukisan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, guru memberi contoh berdasarkan kehidupan seharian untuk memudahkan bagi pelajar memahaminya. Seterusnya, kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran adalah yang pertama, segelintir pelajar kurang menunjukkan fokus semasa guru mengajar. Seterusnya, tidak semua pelajar menunjukkan kebolehan dalam melukis. Yang ketiga adalah soalan latihan perlu dipelbagaikan lagi. Seterusnya adalah kemudahan alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah alat bantu mengajar, yang mana bermaksud peralatan asas bagi sesebuah bilik darjah. Contohnya papan tulis, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja dan kerusi untuk guru dan murid. Almari, bahan bacaan serta dihiasi dengan keceriaan dan kebersihan. Seterusnya adalah bahan bantu mengajar, yang mana bermaksud bahan yang digunakan oleh guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yang melibatkan bahan berinovasi seperti guru menggunakan peralatan komputer, multimedia, perisian, keimbasan, buku teks dan sebagainya. Seterusnya adalah amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang digunakan adalah menggunakan kaedah round table, yang mana murid duduk secara berkumpulan dan guru pula mengemukakan satu topik. Secara bergilir, murid mencatat satu idea dengan menggunakan pen dan kertas yang sama. Setelah itu, hasil dapatan dirujuk dan dibentang oleh pelajar. Pendekatan ini amat berguna bagi melihat cara murid berfikir dan menjana idea dalam sesebuah kumpulan. Seterusnya, guru juga menggunakan pembelajaran secara kontekstual, iaitu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Ini bagi memudahkan murid lagi faham. Seterusnya, kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Dalam strategi ini, murid dapat menggunakan pengetahuan sedia ada dalam situasi yang berlainan. Seterusnya, pembelajaran menggunakan amalan pedagogi ini membenarkan pelajar melalui proses pembelajaran secara pemerhatian atau observational learning dengan memerhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh ejen pedagogi. Contohnya macam murid melihat apa yang diajar oleh guru.
Seterusnya adalah penyediaan rancangan pengajaran. Rancangan mengajar atau persediaan mengajar boleh didefinisikan sebagai suatu rancangan murid dan mengandungi unsur-unsur seperti pengetahuan sedia ada murid, objektif murid dan media pengajaran, kaedah dan teknik pengajaran, set induksi, perkembangan, penilaian dan penutup untuk satu atau dua waktu pengajaran. Seterusnya, rancangan pengajaran melibatkan 3 komponen yang penting iaitu komponen persediaan, penyampaian dan penutup. Bagi seorang guru, persediaan mengajar amat penting di mana ia dapat menentukan tahap profesionalisme guru bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan mengelakkan keadaan yang tidak diingini daripada berlaku terutamanya terhadap pelajar. Pelaksanaan KEBAT, yang mana bagi melaksanakan KEBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu membuat penelitian dengan merujuk kepada standard pembelajaran yang dinyatakan dalam standard kurikulum dan pentaksiran. Seterusnya, merancang proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan RPH, iaitu nyatakan objektif pembelajaran secara eksplisit dan sediakan aktiviti yang membolehkan murid menggunakan KEBAT. Kemudian, sediakan bahan bantu belajar yang dapat menggalakkan KEBAT. Contohnya, membuat refleksi tentang keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam menggalakkan KEBAT. Kemudian, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja iaitu dalam co-curriculum. Kekuatan dan kelemahan aktiviti dalam co-curriculum di sekolah. Yang pertama adalah kekuatan. Guru dan pelajar memberi kerjasama yang baik. Yang kedua adalah memberi peluang kepada pelajar untuk menyalahkan bakat mereka. Yang ketiga adalah pembahagian arahan dengan jelas dan tepat yang diberikan oleh guru. Seterusnya adalah kelemahan aktiviti tersebut adalah pelajar kurang mengemukakan pendapat mereka dalam memberi cadangan. Seterusnya adalah proses pengendalian aktiviti dijalankan. Pada mulanya adalah memilih ketua, penolong dan ahli jawatan kuasa bagi kelab tersebut. Seterusnya, guru-guru mula berbincang dengan semua pelajar tentang aktiviti apa yang perlu dibuat dalam kelab tersebut. Seterusnya, apabila setelah dibincang bersama, guru-guru memilih aktiviti membuat roket air bagi kelab tersebut. Kemudian, pelajar membahagikan kumpulan untuk membuat kumpulan bagi projek tersebut. Akhir sekali, guru meminta bendahari kelab tersebut untuk mengumpul duit yuran bagi kelab sebanyak RM5. Kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan adalah yang pertama, kegiatan co-curriculum dapat membentuk disiplin diri dalam kalangan guru. Yang kedua adalah guru dapat meningkatkan kemahiran guru dalam sesuatu kelab dan persatuan atau unit beruniform serta unit sukan dan permainan. Seterusnya, guru dapat menambahkan pengetahuan bukan dalam bidang kurikulum sahaja, bahkan dalam bidang co-curriculum juga. Guru juga dapat meningkatkan tahap kepimpinan dalam mengurus aktiviti co-curriculum. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama adalah kekuatan budaya sekolah adalah dapat membantu usaha menambah baik sekolah bagi pelajar yang berisiko, menyediakan fokus dan tujuan sekolah yang jelas. Kemudian, budaya sekolah yang sihat juga mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian akademik dan motivasi produktiviti dan kepuasan guru.
Seterusnya adalah kekuatan bagi budaya kerja adalah dapat meningkatkan kualiti profesion, perkhidmatan dan produktiviti. Okey, seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan budaya sekolah iaitu terlalu menekankan pencapaian akademik. Telah menimbulkan beberapa masalah di dalam kalangan pelajar. Yang kedua adalah kelemahan budaya sekolah juga boleh menjadi penghalang kepada perubahan yang ingin dilakukan jika perubahan tersebut tidak selari dengan budaya yang telah sedia wujud. Seterusnya adalah kelemahan budaya kerja yang mana kurang nilai dan etika kerja yang baik. Seterusnya adalah pelaksanaan budaya sekolah dan budaya kerja. Di sekolah kebangsaan agama wataniah ini adalah budaya sekolah yang dibudayakan adalah seperti biasa, setiap sekolah akan membuat perhimpunan mingguan. Yang mana sekolah menengah kebangsaan agama wataniah ini mengadakan perhimpunan pada hari Ahad pada awal persekolahan minggu tersebut. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran, yang mana sebelum majlis perhimpunan dilaksanakan, semua pelajar dikehendaki membaca Al-Quran bersama-sama. Seterusnya adalah budaya solat Zuhur berjemaah, yang mana semua guru dan murid terlibat dalam solat Zuhur berjemaah. Kemudian budaya memberi salam kepada guru-guru. Semua pelajar dikehendaki memberi salam kepada guru apabila berjumpa. Seterusnya, budaya mengutip sampah. Budaya mengutip sampah ni adalah seperti yang saya dapati semasa saya melakukan tugas PAS ini adalah apabila seseorang pelajar itu terlewat datang ke sekolah, mereka akan disuruh untuk mengutip sampah sebagai denda kerana lewat ke sekolah. Okey, kemudian budaya kerja. Budaya kerja yang ditunjukkan di sekolah tersebut adalah budaya menepati masa. Yang mana setiap guru perlu punch card apabila datang dan juga apabila keluar dari sekolah. Ini menunjukkan bahawa guru perlu menepati masa. Kemudian, komunikasi antara guru dengan pelajar dan guru sesama guru. Semua guru dan pelajar perlulah berkomunikasi dengan baik untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Seterusnya, guru penyayang. Guru penyayang ni seperti mana di sekolah ini, contohnya membuat program mentor-mentee, yang mana setiap guru akan mengawal murid tersebut dalam pembelajaran. Seterusnya adalah kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama adalah kemajuan dan pencapaian sekolah dapat ditingkatkan melalui penglibatan kerjasama dan juga kepercayaan. Seterusnya, budaya sekolah yang sihat mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian akademik dan motivasi, produktiviti dan kepuasan guru. Seterusnya adalah budaya kerja pula dapat meningkatkan kualiti profesion, perkhidmatan dan produktiviti. Seterusnya adalah guru-guru dapat meningkatkan komitmen yang tinggi. Akhir sekali adalah rumusan. Yang pertama adalah cadangan penambahbaikan. Yang pertama memerlukan keperluan sumber, yang mana sumber bukan sahaja boleh didapati dalam bentuk material tetapi juga dalam bentuk sokongan dalam penambahbaikan budaya sekolah. Contohnya, kuasa autonomi kepada sekolah dan sumber kewangan dan persekitaran kerja guru serta sekolah. Selain itu, usaha untuk melakukan penambahbaikan berfokus kepada matlamat yang jelas untuk dicapai dalam masa tertentu. Matlamat ini harus dinyatakan dalam bentuk hasil pembelajaran murid atau dalam faktor yang merupakan kunci kejayaan murid seperti faktor guru dan sekolah.
Oleh itu, guru-guru dan pelajar perlulah bekerjasama dalam menjayakan misi dan misi sekolah. Seterusnya adalah rumusan keseluruhan. Rumusan keseluruhan ini bagi keseluruhan PAS ni adalah: setelah menjalani tugasan ini, saya dapat mengalami sendiri suasana alam persekolahan sebagai guru pelatih berbanding sebelum ini sebagai seorang pelajar. Ia menimbulkan perasaan yang lain dan agak gemetar apabila dapat menjalankan tugas ini pada mulanya. Pengalaman yang dilalui semasa menjalankan PAS yang pertama ini banyak mengajar saya supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana sekolah. Melalui persekitaran sekolah, saya dapat melihat sendiri tingkah laku pelajar dan para guru yang menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Saya juga dapat memerhatikan bagaimana kawalan sangat penting ketika guru sedang mengajar. Guru-guru tidak boleh mengambil sikap lepas tangan terhadap murid-murid yang berada di kerusi belakang. Seterusnya, saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa dengan guru pembimbing. Beliau banyak memberi nasihat kepada saya bagi menjadi guru yang dapat membentuk dan membantu anak didik yang bakal menerajui negara kelak. Akhir sekali, tugasan PAS ini banyak membina sikap positif dalam diri guru pelatih seperti saya dan juga rakan-rakan lain, dan juga telah memberi pendedahan awal untuk merasai pengalaman berada di persekitaran sekolah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.